Okey. Jadi hari ni kita akan baca lebih kurangnya sambungan daripada ulang kaji lah, iaitu bahagian apa dia? Bahagian mu'aradah pula. Mu'aradah. Mu'aradah maksudnya ialah sa'il membatalkan apa yang didakwa oleh mu'allil dan mengemukakan bukti. Ada. Membatalkan dakwaan pendakwa dengan mengemukakan bukti. Caranya ialah dia mengemukakan bukti yang bercanggah. Okey. Wazalika bi an yathbuta as-sa'il bidalil naqidu hadzal mudda'a. Pembantah mengemukakan dalil yang nakid. Ataupun kita kata menghasilkan nakid kepada dakwaan itu. Okey. Ataupun mengemukakan dalil untuk musawi nakid. Itu. Ataupun dalil untuk yang lebih khusus daripada nakid. Okey. Jadi tiga perkara ni, nakid kepada mudda'a, ataupun apa dia? Musawi kepada nakid ataupun akhassu min nakidihi, ni ialah tiga perkara yang kita telah jumpa dah sebelum ni dalam man'i tu. Dalam man'i mana? Buka ni. Mana dah? Man'i. Kau nak jumpa lagi sanad hali. Okey, sini. Dalam muka surat ni. Dia ada cara yang pertama dalam man'i itulah. Dalam man'i tu ni bahagian sanad sebenarnya. Ni bahagian sanad. Jadi man'i hak dulu tu, man'i dengan dalam sanad itu menyebutkan nakid kepada dakwaan. Itu. Sebut nakid dia dalam dakwaan itu. Menyebutkan nakid dia saja. Contohnya alam qadim. Kita berkata tidak terima. Kenapa tak boleh kita kata alam ini tidak qadim? Okey. Jadi gitu sahaja. Dalam sanad, maknanya dalam sanad. Bukan buat mari dalil untuk ghairu qadim, tapi royak saja. Dalam sanad tu, kalau contohnya sini sanad limi, kenapa tidak qadim? Gitu. Tu ialah menyebutkan nakid. Ni dalam sanad lah. Dalam sanad ni dia tidak buat mari dalil, dia royak saja. Royak bendanya selalu. Yang keduanya musawi li nakid dakwa. Benda yang sama nilainya. Contohnya alam ini qadim. Dia pun kata tidak terima. Kenapa tak boleh kata alam ini hadis? Hadis tu sama dengan bukan qadim. Gitu. Jadi dia tidak amari bukti kepada alam ini hadis. Dia cuma royak, kenapa tidak boleh kita kata hadis? Gitu saja. Sebab dalam hak man'i dulu ni, dia perbincangan yang belum ada dalil kepada apa yang dia dakwa. Jadi dalil tu kita tunggu dia marilah. Jadi hak ni moga tak mari dalil lagi, jadi kita minta dalil dia dulu. Gitu.
Yang ketiganya mutlak, ni taklih dia kata. Yang keempatnya akhassu mutlaqan. Ni boleh. Akhassu mutlaqan min nakid dakwah, maknanya lebih khusus secara mutlak daripada nakid dia tu. Gitu. Hak ni boleh. Jadi ada 3 perkara tu lah. Hak lain-lain lagi tu tak boleh. Macam umum khusus wajhi ke, mubayyin ke, lain suku sakat ke tak boleh. Jadi ada. Mu'aradah pun 3 cara tu lah juga. Nakid dia maknanya buat mari dalil lah. Buat mari dalil untuk nakid dia ataupun buat mari dalil untuk musawi lin nakid ataupun buat mari dalil untuk yang lebih khusus daripada nakid dia. Gitu. Jadi ada 3 perkara yang sama saat itu. Jadi bila kita mensabitkan nakid kepada apa yang didakwa dengan bukti kita, dengan dalil kita, maka mestilah yang dia dakwa saat ni akan terbatal dan salah. Kerana apa dia? Kerana hanya satu sahaja yang benar antara dua yang nakid. Okey. Dan juga mensabitkan musawi lin nakid sama dengan mensabitkan nakid. Gitu. Perkara yang sama dengan nakid nilainya sama dengan nakid yang benar. Lepas tu akhassu yastalzimu isbatul a'am. Hak ni ialah menggunakan kaedah yang kita telah belajar dalam kaedah asas dalam pengetahuan tu lah. Yang kita ada sebut mana mughalib, bukan ijma' dan iftirak. Ni apa dia ni? Makulat. Kaedah ni, okey. Ni di muka surat 355. Okey. Jadi dalam ni dia ada sebut nafyul a'ammi yastalzimu nafyal akhassi, nafyul akhassi la yastalzimu nafyal a'ammi. Isbatul a'ammi la yastalzimu isbatul akhassi. Lakin isbatul akhassi yastalzimu isbatul a'ammi. Poin ni kita ada. Maknanya menafikan yang lebih umum memestikan jugalah ternafi yang lebih khusus. Bila kata tidak ada binatang dalam rumah tu, manusia pun tak ada juga. Tetapi bila menafikan yang lebih khusus, tidak mesti ternafi yang lebih umum. Bila kata dalam rumah tu tak ada manusia, tak mesti tak ada binatang lain. Gitu. Mensabitkan yang lebih umum tidak mesti tersabitnya yang lebih khusus. Kata dalam rumah tu ada binatang, tak mesti maknanya ada manusia, boleh jadi ada lain. Tapi mensabitkan yang lebih khusus mestilah tersabitlah juga yang lebih umum. Bila kita kata dalam rumah tu ada manusia, maknanya adalah binatang. Okey. Poin inilah, ni kaedah utama dia. Balik pada saat ni. Jadi gitu, maknanya isbatul akhassi yastalzimu isbatul a'am. Jadi isbatul akhassi minan nakid isbatun lin nakid. Gitu. Mensabitkan yang lebih khusus daripada nakid sama dengan mensabitkan nakid tu sendiri. Jadi dengan salah satu daripada 3 cara saat ni, dia boleh buat mu'aradah tu lah. Dan apa dia ni, seorang pembantah itu boleh membatalkan dakwa orang yang mendakwa. Gitu. Dengan 3 cara ini, pembantah boleh membatalkan dakwaan pendakwa. Okey. Contoh dia, alam ini qadim kerana, jadi dia mari dalil. Ni dalil dia, kerana asarun lil qadim, kullu ma huwa asarun lil qadim fa huwa qadim. Okey. Ni dalil dia.
Jadi kita buat mari hazal kaunu hadis. Kita mari dakwaan lain yang merupakan musawi lin nakid. Sini ni contoh musawi lin nakid. Contoh musawi lin nakid. Sama dengan nakid. Kita buat mari dalilnya pula. Li'annahu mutaghayyir. Apa dia itulah. Maka setiap yang gini fahuwa hadis. Okey. Tapi sini dia kata buat mari nakid. Sebenarnya kalau nak ikut istilah dia, dia bukan nakid ni, dia musawi lin nakid. Kalau nakid yang betul, dia hazal kaunu ghairu qadim. Ghairu qadim. Ni barulah nakid dia. Okey. Jadi hadis ni sebenarnya musawi lin nakid. Jadi mungkin dia nak rayak musawi lin nakid tapi dia rayak nakid. Gitulah. Iaitu tasdik nazari ada dalil, lepas tu bila sabit nakid terbatal asal lagi. Okey. Ini dia pula dia kata kebanyakan manusia bersyukur pada Tuhannya kerana apa dia? Allah Ta'ala memberikan kurniaannya. Setiap orang yang diberikan kurniaannya, dia bersyukur. Okey. Ni dalil dia. Ni dakwah dia. Kebanyakan manusia bersyukur pada Tuhannya. Dalil dia tu mesti menghasilkan dakwah dia tu lah. Kalau dalil dia tidak menghasilkan dakwah dia, dalil tu tak jadi. Jadi dalil dia menghasilkan dakwah dia. Okey, gini. Kita buat mari lain pula. Kebanyakan manusia derhaka kepada Tuhannya. Ni dakwah kita. Dalil kitanya kerana gini mereka gini. Lepas tu setiap yang lagu ni dia derhaka. Derhaka tu sama, adalah natijah. Natijah daripada kias kita tu sama dengan apa yang kita dakwa. Jadi bila natijah daripada kias sama dengan apa yang kita dakwa, maknanya dalil tu jadilah. Dalil tu jadi. Tapi tak mesti juga bila natijah tu sama maka dalil tu betul. Cara dibuat dia kadang-kadang mukaddimah dia ni salah. Mukaddimah surah ke mukaddimah kubra ke adalah yang salah. Tapi natijah tu nampak betul juga. Jadi ada lagu tu. Tapi kebanyakannya tak lah. Ni dia mari contoh betul. Jadi sini dia mari usatun li rabbih ini juga sebenarnya musawi lin nakid. Musawiyatun lin nakid da'wa lin nakid da'wa al-mu'allim. Okey. Musawi tu apa dia? Musawiyatun fil masadak li ghairi syakirin li rabbihim. Kata sama dari segi masodaknya. Sama dari segi masodaknya. Maknanya unit yang sama boleh pakai kedua-dua ni. Okey. Jadi kalau kita tak berapa ingat kepada unit yang sama boleh pakai dua-dua ni, bolehlah balik semula bahagian nisbah dulu tu. Bahagian nisbah tu duduk di muka surat nisbah tasawi. Muka surat 48. Muka surat 48 dulu tu kita ada belajar dah pasal nisbah tasawi. Nisbah tasawi tu lagu ni kata nisbah antara satu makna dengan makna yang lain berbeza dari segi mafhumnya. Kata mafhum dia lain-lain. Mafhum konsep ta'rif adalah berlainan. Tetapi sama maksudnya. Orang, unit yang bersifat dengannya adalah benda yang sama. Jadi kedua-duanya boleh pakai untuk kesemuanya lah. Kedua-duanya boleh pakai untuk apa dia, benda yang sama. Gitu. Kedua-dua konsep yang berlainan ini boleh dipakai untuk orang
yang sama. Contohnya, boleh berfikir dengan boleh ketawa. Jadi boleh berfikir tu makna go lain. Boleh ketawa makna go lain. Tapi boleh ada pada orang yang sama. Gitu. Contoh lagi, Muslim dan mukmin. Seseorang tu kita boleh kata dia Muslim. Boleh juga kita kata dia mukmin. Jadi dia tidak bercanggah. Boleh ada sekali pada orang yang sama. Gitulah. Contoh dianya dia mari musawi lin nakid. Maknanya benda tu berapa dia saat ni? Tidak bersyukur dengan derhaka. Tidak bersyukur tu lagu lain. Derhaka tu lagu lain. Tapi boleh ada pada satu benda yang sama. Jadi musawi lin nakid. Sama dengan nakid dia. Gitu. Itu musawiyatun fil masadak. Boleh pakai pada orang yang sama yang ghairu syakirin li rabbihim. Orang yang tidak bersyukur pada Tuhan mereka dengan orang yang derhaka pada Tuhan mereka tu adalah orang yang tula. Kita boleh kata lagu tu. Contoh lain pula, yang duduk atas bukit ni bukan binatang kata. Tu dakwah dia. Ni dakwah dia. Ni dalil dia. Kerana kalau dia binatang mesti dia gerak. Tapi dia tak gerak. Maknanya dia bukan binatang lah. Kita pun kata yang duduk atas bukit ni manusia. Ni dengan cara kita mari yang lebih khusus. Yang lebih khusus daripadanya. Apa manusianya? Kerana dia boleh berfikir. Setiap yang boleh berfikir adalah manusia. Jadi berfikir mesti ke gerak? Tak mesti gerak. Boleh jadi orang tu duduk senyap. Duduk berfikir. Orang panggil duduk termenung. Nampak tak gerak. Jadi tidak bermakna dia tidak jadi manusia. Tidak jadi binatang. Jadi waktu tu apa dia? Dalil dia tu menghasilkan perkara yang lebih khusus daripada haiwan. Iaitu manusia. Ni antara haiwan dengan manusia dia ada nisbah lebih khusus. Pasal ni antara musad li rabbihim dan syakir dia ada nisbah sama dengan nakidnya. Cuma contoh mula-mula ni saja. Contoh mula-mula ni sebenarnya sama dengan nakid juga. Contoh sebenarnya ghairu qadim. Gitu. Sebenarnya contoh tu. Kalau contoh nakid sengotilah. Hazal kaunu qadimun. Hak ni pula kata hazal kaunu ghairu qadimin. Li'annahu mutaghayyir. Wa li'anna qawaninahu tasbutu anna lahu bidayah. Wa kullu ma huwa kazalik fahuwa ghairu qadim. Asalnya lagu tu sepatutnya. Tapi dia tak pastilah dia salah royak ke lagu mana ni. Tapi ni musawi lin nakid sebenarnya. Okay. Gitulah mu'aradah tu lagu tu. Jadi mu'aradah dengan mendakwa apa dia ni, insan tu lebih khusus daripada haiwan. Mu'aradah dia ada dua pula. Mu'aradah dalil, mu'aradah illat. Mu'aradah dari sudut lain pula dia ada tiga. Sabilil qalbi, bil misli dan bil ghairi. Okay. Dari sudut yang pertama ialah bi'tibari ma tawajjaha ilaihi. Maknanya melihat kepada apa ia ditujukan. Ada dua. Tuju kepada dalil, tuju kepada illat. Ini melihat kepada dalil yang diguna pembantah. Dia ada tiga. Dalil yang diguna pembantah tu ada tiga cara. Tuju kepada gapo ada dua benda. Gitu. Jadi ginilah gambar rajahnya lebih kurang. Mu'aradah fil dalil. Dia ada tiga cara.
Mu'aradah fil illah dia ada 3 cara juga. Ataupun boleh juga kita kata mu'aradah fil dalil dan mu'aradah fil illah tu dua-duanya boleh digunakan 3 cara berikut. Jadi yang ni huraian dia lah. Huraian dia. Mu'aradah fil dalil tu maknanya mu'aradah yang dinyatakan oleh sa'il terhadap asli da'wah allati aqamal mu'allil ad-dalil alaiha, tuju kepada dakwah yang dinyatakan dalil dia itulah. Contoh saat ni, contoh kita nyatakan saat ni. Ni dipanggil juga mu'aradah fil mudda'a, mu'aradah fil hukmi. Nama lain dia. Maknanya tuju kepada dakwaan yang didakwa oleh pendakwa dengan dalil yang mendakwa, okay. Biar ayat jadi panjang. Mu'aradah fil illat pula mu'aradah yang dituju kepada salah satu mukaddimah dalil. Gitu. Dia lebih kurang dengan manai untuk apa dia ni? Manai untuk dakwaan yang sudah ada dalil. Dia bukan manai kepada dakwah itu, dia manai kepada mukaddimah dia. Gitu. Jadi ni pun mu'aradah fil illat maknanya mu'aradah pada mukaddimah dalil. Tuju kepada mukaddimah dalil. Tuju kepada mukaddimah dalil. Kata ada lah dia kayak syarat dia kena ada sebut dulu. Kalau tak sebut dalil tak jadilah. Kena manai saja. Sebabnya saat ni lah, kalau tak ada dalil nak lagu mana kena tolak sajalah. Biar minta dalil dulu. Biar mari dalil barulah kita royak. Okey. Bantah kepada tu. Mu'aradah illat. Hadzal kaunu hadis li'annahu mutaghayyir. Li'annahu mutaghayyir. Kullu mutaghayyir hadis. Okey, ni dalil dia. Dan lagi tambah lagi. Li'annahu la yakhlu anil aqwanil arba' kepada itulah. Sampai ujung dia tu. Ni. Kerana kaun alam ini berubah. Setiap yang berubah ia baru. Ni dalil yang menghasilkan apa yang dia dakwa. Ni pula dalil lain. Ia ada 2 lapis sini. Ni dakwa asal. Ni dakwa asal. Ni dalil kepada dakwa asal menghasilkan mudda'a asal ni. Okey. Dalil ini dia ada apa dia? Kalau kita tengok dari sudut kias dia lah. Mukaddimah sughra ni. Mukaddimah apa kan? Ni mukaddimah sughra dia. Ni mukaddimah kubra dia. Ni mukaddimah kubra dia. Dan juga natijah dia tu ni lah. Natijah dia ni. Ataupun kita kata ni had asghar dia dalam mukaddimah ni. Ni had akbarnya. Gitu kan? Okay. Al-kaunu mutaghayyir. Kaun itu ialah had asghar. Mutaghayyir adalah had awsa. Dan hadis adalah had akbar. Okay. Dalam natijahnya tak ada ni. Kullu mutaghayyir tak ada. Maknanya jadi hazal kaunu hadisun. Ni dalam perbincangan kias ni. Dalam kira-kira kias. Hazal kaunu hadis. Itu adalah natijah dia. Okay. Cumanya mutaghayyir ni pula perlu kepada bukti. Dia buat marilah. Ni bukti pula. Ni dalil kepada sughra. Dalil kepada mukaddimah sughra. Dalil yang pertama. Li'annahu la yakhlu kepada ni ada gerak, ada dia, ada gabung, ada pisah kepada ni. Setiap yang lagu ni dia adalah mutaghayyir. Okey.
Dia adalah mutaghayyir. Kita alih sikit. Di sini. Jadi hak ni li'annal kaun lagi la yakhlu apa dia ni maknanya ni adalah had asghar lagi. Ni kepada sifat panjang-panjang ni dan juga kullu makana kazalik ni adalah had awsat dia. Had awsat tu dia dibuai dalam natijah dia. Fahuwa mutaghayyir. Mutaghayyir ni adalah had akbar dia. Okey. Jadi kalau kita gabung daripada hak ni, kita buai lah hak tengah dia ni, had awsat dia kita buai, maka dia akan jadi hazal kaunu mutaghayyir. Hazal kaunu mutaghayyir adalah ni muqaddimah sughra bagi hak pertama ni. Hazal kaunu mutaghayyir. Okey. Dalam muqaddimah sughra tu dia ada had asghar dan had awsat. Had asgharnya al-kaunu saat ni tu juga. Had awsatnya mutaghayyir. Mutaghayyir tu ada juga lepas pada tu. Dan setiap yang mutaghayyir adalah hadis. Jadi dalam natijahnya dia buai hak mutaghayyir ni. Jadi tubiklah hazal kaunu hadis. Tubiklah poin asal dia. Poin asal ataupun dakwah asal dia. Gitu. Itu adalah cara kias. Itu adalah cara kias. Okey. Jadi pembantah pula kata lagu mana? Pembantah kata hazal kaunu laisa bimutaghayyirin fi maddatihi. Dia kata alam ini, ni hazal kaun ni asghar saat ni tu. Tidak mutaghayyir. Tidak mutaghayyir tu maknanya menafikan hak akbar saat ni tu, had akbar saat ni tu. Kita buat mari bukti. Li'annahu kerana kaun ini la yafna fi syai' wa la yakhluqu kepada tu wa innama hiya tahawil dan sebagainya. Kullu ma kana kadzalik fa huwa qadim. Okey. Li'annahu ni saja adalah had asghar. Okey. Ni had asghar. Patut panjang-panjang ni adalah had awsat. Ni semua adalah had awsat. Okey. Ni pun had awsat juga. Ni last kali ni fahuwa qadimun. Ni adalah apa dia? Ni adalah had akbarnya. Jadi apa dia? Natijahnya ialah al-kaunu ataupun hazal kaunu qadimun. Hazal kaunu qadimun. Jadi hazal kaunu qadimun apa dia? Li'annahu laisa bimutaghayyir fi maddatihi. Gitu. Jadi setiap yang lagu ni maka dia adalah qadim, dia kata. Setiap yang lagu ni maka dia adalah qadim. Jadi qadim saat ni tu adalah natijah daripada laisa bimutaghayyir. Laisa bimutaghayyir fi maddatihi itu nilainya sama dengan qadim. Gitu. Tidak berubah tu maknanya qadim lah. Tidak berubah tu maknanya qadim. Apa buktinya? Ni bukti dia panjang-panjang ni. Okey. Jadi mu'aradah ini dengan mengemukakan dakwaan lain yang merupakan nakid kepada sughra. Sughra ni hak ni. Li'annahu mutaghayyir. Kullu mutaghayyir hadis. Dia nafi ke tu. Nakid dia mutaghayyir saat ni tu mutaghayyir ni laisa bimutaghayyir. Tu nakid hak betul dia lah. Nakid betul dia. Hak tu mutaghayyir. Hak ni laisa bimutaghayyir. Jadi hak asal dia
hazal kaunu hadis. Tu asal dia. Jadi dia bukan kata hazal kaunu laisa bihadis, bukan. Hazal kaunu qadim, bukan juga. Hazal kaunu laisa bimutaghayyir. Sebab apa yang kata ni? Sebab dalil-dalil dia guna point mutaghayyir. Gitu. Dia guna point mutaghayyir, maka kita pun lawan point mutaghayyir dia tu. Kita kata hazal kaunu laisa bimutaghayyir. Berarti kita marilah buktinya pula, buktinya. Fahuwa qadim tu sama dengan fahuwa ghairu mutaghayyir. Gitu. Tapi dia royak qadim lah. Dia qadim. Sebenarnya nilai dia sama dengan laisa bimutaghayyir. Okey. Ni mu'aradah dalil lain nakid kepada surah saat itu bi annahu mutaghayyir saat itu. Dia ada dalil pula. Makrunatun bi dalil alaiha. Ada dalil suku pula. Jadi maknanya ni mu'aradah pada ilat, mu'aradah pada dalil lah. Mu'aradah pada dalil yang dikemukakan, bukan mu'aradah pada asli dakwah tu, bukan. Lepas tu lil mu'allil ba'da zalika an yamna'a surah dalilus sa'il aw kubra dalilahu wa ka usulil munazarah. Dia pun peringkat seterusnya yang kata ikutlah mu'allil tuai asal ni, tuai hak kata alam ini baru ni. Dia nak nafi mana pula? Dia nak nafi muqaddimah surah ke? Dia nak nafi muqaddimah kubra ke? Ikutlah muqaddimah surah contohnya. Muqaddimah surah dia ialah hazal kaunu laisa bimutaghayyir fi madatihi. Ataupun apa ni? Hazal kaunu la yafna fi syai' kepada ni, hak ni muqaddimah surah dia. Muqaddimah kubranya setiap yang lagu ni maka dia qadim. Itu ikut dia lah, dia nak nafi hak ni ke, nak nafi hak ni ke. Itu peringkat seterusnya pula lah. Okey. Katalah dia nak nafi ke hak ni. Dia nak nafi ke hak ni. Dia pun kata tidak binasa sesuatu benda di dalamnya. Jadi dia pun kata ada benda yang binasa. Contohnya benda ni. Ada benda yang tercipta. Contohnya benda ni. Ia semua bukanlah perubahan sahaja. Contohnya benda ni. Gitu. Jadi hak tu perbincangan seterusnya lah pula. Gitu. Ataupun dia nak kata setiap yang lagu ni bukan qadim, tetapi hadis juga, mutaghayyir juga. Kerana apa-apa tu bicara kemudian pula. Tu munazarah lain lah. Perbincangan seterusnya. Tapi hak asasnya mu'aradah fil illat tu ialah menafikan dalil dia tu. Okey, setakat tu boleh faham ke tak? Beza mu'aradah fil illat dengan mu'aradah fil dalil. Mu'aradah fil dalil tu nama dia mu'aradah fil dalil. Tapi mu'aradah dia sebenarnya pada dakwah tu. Hak ni nama dia mu'aradah fil illat. Tapi sebenarnya dia tuju kepada muqaddimah dia tu. Gitu. Hak ni memanglah nama dia mu'aradah fil dalil. Tapi dia bukan mu'aradah fil dalil. Tuju pada dalil. Gitu bukan. Bukan sebab kita faham saat ni. Dia tuju kepada asli dakwah sebenarnya. Nama dia saja gitu. Mu'aradah fil illat tu sebenarnya yang tuju kepada dalil tu lah. Yang tuju pada muqaddimah dalil tu. Yang gitu. Boleh faham ke tak? Duk conteng-conteng ni. Jadi fikir ini pembantah dia bantah dakwanya di dalil lah. Dia bantah hak ni. Hazal kaunu hadis contohnya. Atas ni, contoh atas ni. Mana dah? Ni contohnya. Inilah contoh sini.
Kita tukarlah. Contohnya dia kata hazal kaunu hadis li'annahu mutaghayyir gapo dia ni. Kita pun mari hazal kaunu qadim. Li'annahu gini. Maknanya hak kita bantah ialah dakwaan dia tu. Dakwaan dia. Hadis hazal kaunu hadis, kita mari hazal kaunu qadim. Bukan hadis qadim sebenarnya. Sebenarnya hazal kaunu qadim dengan hazal kaunu ghairu qadim sebenarnya. Apa tulis tu lah. Tapi dia lawe hak ni. Dia bukan lawe pada isi mutaghayyir, pada isi qawaninu tasbutu bi ghairi bidna apa ni? Lahu bidayah ke apa dia bukan tu. Dia tidak lawe isi dalil dia ni. Dia tidak lawe isi dalil dia. Dia lawe ni. Itu. Qadim lawe dengan hadis. Bukan hazal kaunu mutaghayyir. Dia tak kata gitu. Okay. Ataupun contohnya muallin kata hazal kaunu hadis li'annahu mutaghayyir. Lepas tu hak ni pula kata li'annahu mutaghayyir dan juga sebahagian dia lah sampai ujung dia tu. Hak ni pula kata hazal kaunu laisa bimutaghayyir. Dia lawe dengan ni, tukarlah kata. Bukan hazal kaunu qadim tapi hazal kaunu laisa bimutaghayyir. Li'annahu gapo-gapo pula sebab dia tu. Hak tu baru mu'aradah fil illat. Jadi kalau hak ni gapo dia ni antara dua ni panggil mu'aradah fil dalil. Maknanya tuju kepada sinilah, kepada asli dakwah ni. Jadi hazal kaunu bukan laisa bimutaghayyir lah, tapi gak laisa bihadis contohnya. Gitu. Nampak ke tak ada? Okay. Ada nak tanya ke berapa ke? Lepas ni tu cara dia pula. Ni bahagian cara lah. Bahagian cara. Hak saat ni tu ialah dari sudut dia tuju kepada gapo. Dia tuju kepada asli dakwah ke, dia tuju kepada ni dalil yang dia guna, dalil yang menghasilkan dakwah itu. Okey. Jadi rasanya setakat tu dulu untuk hari ni. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz.